Rezekinya payah dan susah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan sesiapa yang dilanda kerunsingan, maka hendaklah diucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari asap neraka dan asap kubur. Assalamualaikum, Nana. Buat apa tu? Nana okey tak ni? Sebenarnya kan, kebelakang ini Nana rasa susah sangat nak lelapkan mata. Nak buat kerja pun susah. Kadang-kadang tu Nana rasa senang lah nak hilang fokus. Mudah rasa cemas tanpa sebab. Entahlah Betty. Nana ada juga rasa yang diri ni tak ada potensi. Tak bolehlah nak berjaya macam orang lain. Agaknya Nana ni memang tak berguna kan? Jangan fikir macam tu, Nana. Setiap orang ada kemampuan dan kejayaan masing-masing. Dan ini termasuk diri Nana sendiri. Tapi kan Nana, Betty rasa apa yang Nana cakapkan ni macam tanda-tanda kemurungan. Kebetulan Betty ada dengar yang IKIM akan mengadakan sebuah bengkel iaitu Bengkel Al-Quran dan Kesihatan Jiwa pada 7 November 2023 di Dewan Memorial Tun Hussein On, Kuala Lumpur. Betty yakin yang bengkel ini sangat berguna kerana akan ada pakar yang akan berkongsi nasihat dan panduan berkaitan stres, kebimbangan dan kemurungan. Selain itu, akan ada juga sisi perkongsian dengan pesakit yang berjaya melalui cabaran kesihatan mental. Macam mana pula dengan yuran penyertaan? Yuran penyertaan bengkel adalah sebanyak RM300. Oh, ya ke? Alhamdulillah. Terima kasih, Betty. Sama-sama, Nana. Untuk pendaftaran dan tahu lebih lanjut, boleh layari www.ikim.gov.my atau hubungi urus setia di talian 036204 6320 atau 321 atau 325. Apabila kita tiada, anda ingin pastikan harta yang anda ada diuruskan sebaiknya untuk keluarga anda. Inilah peluang untuk merancang masa depan kewangan keluarga dengan bijak, kerana proses pengurusan harta boleh menjadi rumit dan kompleks. Pengurusan kekayaan Islam di RHB mampu membantu anda untuk menguruskan harta anda berlandaskan hukum syariah Islam. Pengurusan harta di RHB boleh membantu anda untuk mengumpul, melindungi, menyucikan serta mengagihkan harta melalui 4 perkhidmatan yang kami tawarkan mengikut prinsip hukum faraid. Pastikan pengurusan harta anda mengikut proses syariah yang telus serta amanah. Layari rhbgroup.com untuk info lanjut hari ini. Komputer,
sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Driving, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua peiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad. Tertakluk kepada terma dan syarat. Assalamualaikum, saya Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Sungguh mengejutkan, 20 tahun tanpa masjid bagi penduduk di kawasan Lestari Perdana. Mari berwakaf kepada pembinaan Masjid Lestari Perdana, Bandar Putra Permai, Seri Kembangan, Selangor. Hubungi Hafiz 012-650-2312 atau Syahril 019-3244-985. Kunjungi Facebook Masjid Lestari Perdana atau laman sesawang masjidlestariperdana.com. Anda kini sedang mendengar Destilasi IKIM bersama Mona Jasman.
Ini Alhamdulillah. Dan untuk petang ini bersama Tuan Rizal bawa satu tajuk rahsia juga untuk rahsia, kita nak berkongkan untuk petang ini, rahsia ketua pengaruh insya-Allah. Dan untuk waktu ini sebagai mukaddim silakan. Right, terima kasih bagi Datin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kepada yang bagi Datin, yang bahagia, datuk-datuk, prof, doktor, tuan dan puan yang sedang mendengar, yang sedang menonton juga di Facebook kita, Tuan Yasir Arafat, kita ada Tuan Azinuddin, Puan Sarifah Kasim kita, dan kepada semua pendengar-pendengar yang mungkin sedang on the way balik, hati-hati. Saya tengok dekat luar tu macam hujan je kan Datin. Tadi saya on the way ke sini dah gelap dah. Jadi kepada tuan dan puan, hati-hati memandu, dan jangan lupa juga untuk kuatkan siaran radio kita supaya walaupun hujan kita dengar insya-Allah. Dan tuan dan puan, kita ada Miza Hisham kita, Farhan Azhari, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So Datin, petang ni kita nak bahas satu topik iaitu rahsia ketua berpengaruh. Jadi memandangkan ini adalah rahsia, so ini kita-kita je lah tak ada gurau-gurau. Dan tuan dan puan, siapa yang wajib dengar Datin topik kita pada petang ni, sambil-sambil kita memandu, mungkin sambil-sambil kita masih dekat office ataupun yang sedang membancu kopi tu petang-petang ni kan, insya-Allah. Siapa yang wajib dengar topik ni adalah semua ketua-ketua, tak kisahlah ketua jabatan ke, ketua unit ke, founder produk ke, business owner ke, ataupun ketua parti ke, ataupun mungkin user bahagian ke, ataupun siapa sahajalah ketua keluarga, yang paling wajib dengar saya sendirilah Datin. Sebab saya diingatkan daripada guru-guru saya, sebenarnya bila kita bercakap, kita sedang menasihati ataupun kita sedang mengingatkan diri kita sendiri. Dan tuan dan puan, saya nak tanya dengan anda semua yang sedang mendengar, pernah tak kita mengalami situasi ataupun pernah tak kita menghadapi situasi di mana ada staff yang tak respect pada bos? Ataupun berapa ramai antara kita yang pernah mengalami situasi ataupun pernah experience ataupun pernah tengok lah ataupun pernah dengar yang tim tak ikut cakap ketua, dan tim ikut cakap tim yang lain. Bayangkan sakitnya tu bukan di sini Datin, di sana sini sakitnya. Dia seolah-olah aku ketua kot, kenapa staff aku tak dengar cakap aku kan. Ada yang staff tak puas hati lah, cakap belakang tu tak kisahlah, memang adalah staff yang tak puas hati belakang ni kan. Tapi poin saya adalah, pernah tak kita menghadapi situasi di mana staff kita tak respect kita, staff kita lebih refer kepada mungkin orang lain yang bukan ketua, dan kita rasa macam aku ni tak bagus sangat sebagai ketua kan. So that is why tuan-tuan dan puan, kita nak belajar ataupun kita nak sama-sama remind diri kita supaya insya-Allah kita nak menjadi seorang ketua yang berpengaruh insya-Allah. Dan apakah rahsianya? Sekejap lagi kita akan bincang lah. Dan tuan dan puan, macam biasa Datin, kita punya Tariq An-Nur ni, kita nak recap apa yang telah kita pelajari minggu lepas. Dan minggu lepas kita telah belajar tentang hati-hati dengan bancuhan perkataan. Tapi sebelum tu kan Datin, kita nak mengalu-alukanlah kepada tuan-tuan dan puan yang mungkin first time mendengar Tariq An-Nur. Kita bersiaran daripada bulan 6 insya-Allah sampai bulan 12, dan apa yang kita nak bincangkan sebenarnya, kita nak bincangkan dalam konteks komunikasi, dalam konteks bercakap. So sebagai seorang ketua, sebagai seorang leader, sebagai seorang individu, so kita nak mencapai satu tahap di mana kita bercakap dengan hikmah, bil hikmah maksudnya. So tuan dan puan, minggu lepas kita telah bahas tentang hati-hati dengan bancuhan perkataan, dan 5 perkara yang kita telah bahas. Hati-hati dengan 5 gaya bahasa ataupun 5 bancuhan ni. Bancuhan macam kopi pula ada ni. So apakah 5 perkataan-perkataan yang kita wajib hati-hati? Sebab kadang-kadang kita tak perasan 5 ni kita dah terbiasa kan. Contoh yang pertama adalah gaya bahasa meremehkan. Minggu lepas kita telah bahas apa contoh-contoh yang selalu kita dengar dalam masyarakat kita. Contohnya adalah, alah, itu pun tak tahu ke? Contoh, tuan-tuan dan puan, memang orang tak tahu kalau dia tak tahu. Jadi kita jangan meremehkan orang tu. Ataupun, alah, itu pun nak tanya ke? So tuan dan puan, again, hati-hati dengan gaya bahasa meremehkan ni. Sebab kalau kita cakap silap-silap, satu, orang akan tak trust kita, dan yang kedua, mood orang nak bertanya tu dah tak jadi dah. Kita
salah satu cabang ataupun salah satu gerbang ilmu tuan-tuan dan puan adalah dengan bertanya. Jadi kita nak gerbang ilmu tu lebih luas. Tapi kalau kita sendiri pun meremehkan itu soalan macam tu, ni pun nak tanya. Tak tuan-tuan dan puan. Maksudnya kita kena elakkan daripada perkataan-perkataan yang pertama yang meremehkan, itu yang pertama. Yang kedua adalah perkataan-perkataan pesimis. Pesimis ni maksudnya negatif je, sangka buruk. Tak boleh lah, susah lah. Sekarang kan zaman gawat, sekarang kan ekonomi entah apa-apa kan. Jadi nanti kalau fail macam mana? Belum try lagi datin, dah negatif dah. Itu adalah yang kedua yang kita telah bincang minggu lepas. Dan yang ketiga tuan dan puan adalah gaya bahasa ataupun bancuhan kata-kata bersifat andaian. Apa contoh-contohnya? Contoh-contoh gaya bahasa yang bersifat andaian adalah quote. Rasa-rasanya lah. Contoh-contoh kan. Tuan Rizal lama tak datang Dia gimana Tak sure lah. Dia demam kot. Contoh kan. So, tuan dan puan, again, kadang-kadang kita rasa benda tu biasa. Tapi ianya sebenarnya membuatkan orang akan membuat satu assumption. Oh, ya ke? Tuan Rizal demam ke? Kod tu dah tak ada dah. Contoh. Tak ada kena-mengena pun, oh, ya ke? Kenapa Dia pun tergoogle. Jadi kalau anda perasan, kita secara tak sengaja istilahnya kita mengejutkan fitnah. So again, jangan sampai kita kejutkan fitnah tuan dan puan, sebab fitnah ni bersifat tidur. Dan yang kelima, yang terakhir kita telah bahas minggu lepas adalah tentang gaya bahasa menghina. Jadi hati-hati dengan gaya bahasa menghina, contohnya body shaming dan seumpama dengannya. Dan petang ni insya-Allah kita nak bahas satu topik yang sangat penting sebagai seorang ketua, sebagai seorang leader, iaitu apakah dia rahsia ketua berpengaruh. Dan insya-Allah habis sahaja sesi ni kita akan dapat tahu dia two types of leader. Dia ada dua jenis leader. So apa dia dua jenis ketua ni? Tunggu insya-Allah. Allahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Tuan Rizal. Dan untuk waktu ni kena tunggu lepas ini untuk kita tahu rahsianya untuk bersama para pendengar. Kita berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Untuk anda boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat seketika pada waktu ini, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Hiburan mendidik jiwa, hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Kerja. Pernah tak anda rasa jemu atau mengeluh dengan kerja? Tanamkanlah minat yang dalam terhadap pekerjaan anda. Caranya, buatlah dekorasi yang menarik di partition masing-masing untuk timbulkan mood ketika bekerja. Mood itu penting tau. Jika tak ada mood, satu apa pun takkan jadi. Ada kerja, barulah ada gaji. Oleh itu, hargailah pekerjaan anda. Pesanan khidmat awam ini daripada saya, Siti Rohani Surani, untuk Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Al-Jazari. Al-Jazari, jurutera kebanggaan dunia Islam, masyhur dengan pelbagai alat dan penciptaan yang penting, termasuklah aci engkol, pam salingan dan robot berbentuk manusia. Namun demikian, satu lagi alat yang direka cipta oleh beliau, iaitu jam sebagai penunjuk waktu, yang membuatkan Al-Jazari begitu masyhur. Hal ini disebabkan jam begitu penting dalam kehidupan umat Islam, khususnya berkaitan dengan ibadah seperti solat. Jam gajah merupakan salah satu daripadanya.
Jam ini terdiri daripada jam air yang digerakkan oleh pemberat berbentuk gajah. Kepelbagaian unsur pada jam ini berada di atas bentuk gajah itu. Unsur-unsur ini direka bentuk untuk bergerak dan menghasilkan bunyi pada setiap setengah jam. Lebih menarik, jam gajah berkenaan menjadi contoh terawal yang menampilkan kepelbagaian kebudayaan melalui teknologi. Sebagai contoh, gajah mewakili kebudayaan India dan Afrika. Naga mewakili kebudayaan Cina. Burung Phoenix mewakili kebudayaan Mesir purba. Aliran air mewakili kebudayaan Greek purba. Dan serban mewakili tradisi masyarakat Islam. Kalau kita nak menjadi orang yang mempunyai wawasan untuk berjaya di dunia dan di akhirat, kita perlu mengenal Allah. Dan satu cara untuk mengenal Allah ialah dengan mengenal diri kita. Dan satu cara nak mengenal diri kita ialah dengan melihat kepada proses kejadian manusia itu sendiri. Yang mana hari ini dengan ilmu sains yang ada, dengan teknologi yang ada, kita boleh bukan setakat baca, tetapi kita boleh melihat visual-visual, baik dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk video. Kita boleh lihat bagaimana proses persenyawaan berlaku. Kita boleh lihat bagaimana proses pembahagian sel berlaku. Dan kita juga boleh melihat bagaimana organ-organ yang pelbagai yang ada pada diri kita ini terbentuk. Kalau kita tidak kenal diri kita, kita tidak kenal siapa pencipta kita. Jadi apabila kita mula mengenali diri kita, kita akan ada kesedaran tentang pencipta dan kita akan ada keyakinan bahawa pencipta itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya-Allah kita akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri Sembilan 102.7. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Tariq An-Nur. Dan Alhamdulillah masih bersama Tuan Rizal Rashid untuk petang ini. Untuk kita lagi membincangkan tentang rahsia ketua pengaruh. Dan untuk waktu ini Tuan Rizal kata ada 2 rahsia yang nak berkaitan untuk petang ini. Yang dah ramai tunggu tadi Tuan Rizal untuk kita nak tahu. Silakan Tuan. Okey, so tuan dan puan, again, petang ni kita nak bahas tentang satu topik iaitu rahsia ketua berpengaruh. Jadi apa rahsia itu, jom kita bahas sama-sama. Tapi sebelum tu kan tuan-tuan dan puan, saya mohon untuk tuan dan puan untuk share, like dan juga jangan lupa untuk maklumkanlah kepada rakan-rakan supaya ini menjadi asbab kebaikan untuk kita sama-sama kan, insya-Allah. Dan sebelum kita nak buka rahsia kita ni, saya nak kongsikan dengan Datin dan kepada kita semua satu cerita. Tapi ini disclaimer lah, cerita ni adalah cerita rekaan semata-mata, tak ada kaitan yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Kalau ada karakter-karakter yang lebih kurang sama, itu memang sangat kebetulan. So kisah ni antara 2 orang ketua. Dan seorang nama dia Kasim, dan yang seorang lagi Baba. Kasim Baba kan. So Kasim dan Baba ni, mereka bekerja di satu syarikat yang bernama Fasola Sendirian Berhad. Fasola kan, macam Menteri Fasola pula cerita P.Ramlee. Okey, tuan-tuan dan puan, untuk maklumat anda, Baba ni baru dilantik menjadi CEO di syarikat Fasola Sendirian Berhad. Jadi sebagai CEO, sebagai bos, sebagai quote-unquote ketua dalam dia punya syarikat, tuan dan puan, dia menggunakan kuasa dia untuk minta staf dia buat itu, buat ni. Kadang-kadang tanpa budi bicara, dia hukum staf dia. Kadang-kadang tanpa usul periksa, dia akan membuat sesuatu yang di luar dugaan lah. So, tuan dan puan, dia selalu kata, siapa bos? Aku kan kau bos. Contoh-contoh kan. So, tuan dan puan, pernah tak kita mengalami situasi ini kan? Dan kita sebagai seorang staf yang di bawah berada di bawah pimpinan menteri, bukan menteri lah, di bawah pimpinan si Baba ni, kita akan cakap macam ni, nasib baik dia ni bos je. Kalau tak, memang aku tak akan ikut lah. Memang aku tak akan respect lah. Alright? Pada masa yang sama, ada seorang staf yang merupakan dia manager biasa je, tapi dia dah lama, nama dia Kasim. So Kasim ni, dia selalu bertanyakan tentang staff dia. Kasim ni, dia selalu take care of staff dia. Dan dia tahu, staff dia ni kenapa dia tak perform, sebab staff dia ni ada mak yang sedang sakit. Right? Dan Kasim ni, dia bagus, dia akan mendengar, dia tak akan hukum secara melulu, dan dia akan dengar dulu sebelum dia menyampaikan sesuatu. Dan Kasim ni, dia adalah seorang yang selalu memotivasikan staf dia.
Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya dengan tuan-tuan, pernah tak anda mengalami ada dua dilema ni lah kan? Seorang bos, tapi seorang ni macam keras sangat. Dia result oriented, bagus. Tapi kadang-kadang yang tak bagusnya, dia nak dia je betul. Berbanding yang seorang ni, dia bukanlah bos, tapi kita follow dia tu sebab dia punya kepimpinan. Kalau pernah tuan-tuan dan puan melalui situasi ni, anda boleh komen pernah. Tapi jangan sebut siapa-siapa lah. So, tuan-tuan dan puan-puan, that is why kalau kita lihat daripada sini, Baba yang saya percaya, kalau dia contoh bersara kan, memang orang akan tak respect lah dia ni. Berbanding Kasim, walaupun Kasim ni bukan ketua ataupun bukan sesiapa dalam satu-satu organisasi, kalaulah dia tidak lagi berkhidmat di situ, dia akan lebih dihormati. So, apa maksud dekat sini? Leadership is personal. Dia bukan position. Sekali lagi tuan-tuan dan puan, leadership ni adalah personal. Dia adalah individu. Dia bukan position. Dan saya nak, sebelum kita nak bahas ada dua jenis leader ni kan, Datin, saya nak bahas sebenarnya apa maksud ketua ni. Ketua ni adalah, saya sebut in English lah, dan saya suka quotes ni daripada seorang penulis buku, nama dia Simon Sinek. Dia kata leader are not the person in charge, dia kata, but leader is the person who take care of the person in our charge. Sekali lagi saya ulang, kata-kata dia sangat best. So, sekali lagi saya ulang, Simon Sinek quote, dia kata, leaders are not the person in charge, but the leaders is the person who take care of the person in our charge. Maksudnya apa? Ketua ni bukanlah orang yang berkuasa, bukanlah orang yang in charge. Tapi ketua ni adalah orang yang mengambil berat terhadap orang yang di bawah jagaan mereka. So, tuan dan puan, sebagai seorang ketua, kita kena tahu yang ketua ni bukan position, tapi ketua ni adalah seorang personality ataupun satu personal. So, soalan dia adalah, kita ni jenis leader yang mana? Adakah kita seorang Kasim ataupun Baba? Jadi, petang ni kita nak bahas dengan anda semua, kita semua insya-Allah, ada two types of leadership. Ada dua jenis kepimpinan. Dan tuan dan puan, kalau anda ada pen dan kertas, anda boleh salin. Dan tuan dan puan, two types of leadership ni sebenarnya adalah satu kajian daripada seorang pengkaji nama dia James McGregor Burns pada tahun 1978. Yang mana beliau mengkategorikan leader ni dia ada dua jenis. Yang pertama adalah transactional leaders. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah transformational leaders. So, sekali lagi saya ulang, tuan dan puan, bila kita sebut tentang leadership, dia ada dua jenis. Yang pertama, apa jenisnya? Yang pertama adalah transactional leaders, asal perkataan transaction. Dan yang kedua adalah transformational leaders, asal perkataan ataupun kata dasarnya transform lah. So, again, apakah transactional leaders? Apakah transformational leaders? Jom kita bahas sama-sama. Cuma, satu perkara yang saya selalu advise diri saya lah, Datin, mana-mana majlis ilmu, mana-mana perkongsian, mana-mana tazkirah, kalau kita rasa ini bos aku kena dengar ni, ataupun ini laki aku kena dengar ni, ataupun contoh ini sekian-sekian kena dengar ni, percayalah tuan-tuan dan puan, kalau kita terdetik begitu, sebenarnya message itu memang untuk kita. Jadi again, jangan sampai kita ni sepatutnya bos aku dengar ni, ataupun kita send pula dekat bos kan. So again, ini untuk kita sama-sama lah. So jom kita bahas sama-sama transactional leaders dulu. So tuan-tuan dan puan-puan, apakah beza transactional leader dan transformational leader dalam konteks ini kan? Transactional leader berbanding transformational leader, transactional ni adalah berorientasikan bidang tugas. Right, kau kena ikut kau punya tugas A kan, so kau kena ikut A lah. So maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, dia nak sedang faham transactional leader ni adalah ikut buku lah Datin ataupun ikut dia punya spek lah spek. Dia tak boleh keluar. Kalau keluar tak boleh. Maksudnya dia tak ada budi bicara tu. Right, so itu adalah yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok orang-orang yang mempunyai ciri-ciri transactional leader, mereka menggunakan rewards and punishment. Kalau kau capai KPI, kau dapat rewards. Mungkin gaji naik ke, contoh. Ataupun mungkin kita punya bonus ada ke, contoh. Kalau kau tak capai,
kau kena punish contohnya. So itu adalah ciri-ciri yang kedua. So mereka menggunakan punishment ataupun rewards. Dan yang ketiga, jom tag bos kan. Dan yang ketiga tuan-tuan dan puan, orang-orang jenis transactional leader ni mereka kena follow the rules, berpegang kepada prosedur, KPI, SOP. Maksudnya dia kena ikut buku lah. SOP dah ada kan, kenapa tak follow so kena ikut lah kan. Dan again tuan-tuan dan puan, memang penting tak ikut SOP, sangat penting. Cuma ada certain part tu yang kita panggil sebagai budi bicara lah. Alright, budi bicara. Dan yang keempat adalah penilaian berdasarkan result. Maksudnya kalaulah contoh saya staff A, saya capai saya punya result KPI bagus. Si B ni tak capai KPI bermaksud dia tak bagus. So again, ini adalah 4 ciri-ciri transactional leaders yang mana saat lagi kita nak bahas tuan-tuan dan puan, apakah ciri-ciri transformational leader. Dan the best part nanti insyaAllah kalau kita sempat kan, kita nak bahas juga apakah bagaimana Nabi sebagai seorang transformational leader yang ada 4 ciri utama. So apa dia 4 ciri utama ni, insyaAllah kalau kita sempat at the end of the session nanti kita akan bahas. Tapi kalau kita tak sempat, insyaAllah kita akan tunggu next week insyaAllah. Allahu'alam. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Rizal. Dan untuk waktu ini bersama para pendengar, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-2904-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana fi hajati akhihi fa inna Allah fi hajatihi ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berusaha untuk menunaikan hajat saudaranya, sesungguhnya Allah akan menunaikan hajatnya juga. Sesiapa yang melepaskan satu kesusahan yang menimpa seorang muslim, Allah akan melepaskannya daripada satu kesusahan di hari kiamat. Sesiapa yang menutup keburukan seorang muslim, Allah akan menutup keburukannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Daripada Jarir radhiyallahu anhu, daripada ayahandanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah." Maksudnya, sesiapa yang memberi contoh tauladan yang baik, maka dia akan mendapat pahala dan pahala orang-orang yang meniru perbuatannya sehingga hari kiamat. Negeri Sembilan, 1.2.7. Kita kadang-kadang pada semua pemandu-pemandu, bila anda memandu, jangan terlupa anda membeli sebuah kenderaan. Jadi beli dengan lampu isyarat. Bila anda menukar lorong, beri lampu isyarat supaya pemandu lain akan nampak ke mana arah tuju anda yang menukar lorong tersebut.
Hakim contohnya, orang akan ingat apa. So kita memberi ataupun kita lead berdasarkan berorientasikan visi. Dan yang kedua, tuan-tuan dan puan, mereka sentiasa memotivasikan ataupun memberi motivasi kepada orang-orang yang berada di bawah pimpinan mereka for the good of the group. Right, so ini adalah yang kedua. Kalau macam contoh tadi, transactional dia menggunakan rewards and punishment kan. Tapi untuk transformational, mereka memberi motivasi kepada staff-staff. Yelah, kita faham kadang-kadang tuan-tuan dan puan ada staff kita yang tak perform. So kita tidak boleh pukul rata yang tak perform ni tak bagus, betul kan? Dan mungkin mereka mempunyai situasi-situasi tertentu, mungkin mereka rasa dengan adaptasi teknologi sekarang membuatkan mereka susah untuk berkarya. Jadi kita sentiasa memberi motivasi kepada mereka for the good of the group. So itu adalah yang kedua. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, mereka sentiasa berinovasi. Right? Kalau macam contoh tadi kan, transactional leader, kita ada SOP kan, kau follow je lah SOP kan. Tapi untuk transformational leader, mereka promote. Okey, kalaulah mungkin staff-staff kita, tim kita ada cara yang lebih bagus, ada cara yang lebih efektif untuk selesaikan satu-satu problem. Why not? So kita menggalakkan staff kita, tim kita untuk berinovasi, berfikir dan membuat inovasi. Dan tuan dan puan, yang keempat adalah penilaian mereka based on improvement. Kita faham, saya ada beberapa, saya ada ramai orang staff di bawah saya lah. Kita faham A ni jenis apa, B ni jenis apa, C ni jenis apa. Alhamdulillah kan. Dan tuan dan puan, kita faham bila A ni tak perform, so kita tahu walaupun dia tak perform based on dia punya KPI, tapi at least dia ada improvement bagus untuk dia. Dan kita pun faham dia mungkin ada masalah sesuatu ataupun masalah family dan seumpama dengannya. So point saya adalah, kalau transactional leader mereka adalah result oriented, kalau ada result baru bagus. Tapi transformational leader based on improvement. Kalau dulu contohnya dia punya KPI ataupun dia punya result macam ni, macam ni mungkin anda boleh tengok lah yang ni berada di Facebook macam ni. Tapi selepas ni dia punya graf dah naik sedikit. So itu juga adalah improvement. So orang-orang transformational leader ni akan appreciate improvement. Dan tuan dan puan, kalau kita sebut tentang apa yang kategori-kategori transactional dan transformational supaya kita lebih mudah fahamkan, transactional ni mereka mementingkan rank and position. Kalau contoh saya punya sifat adalah transactional leader, saya pentingkan rank saya, position saya, janji nombor 1. So itu adalah ciri-ciri transactional leader. While transformational leader, mereka suka ataupun mereka fokus on character and competency. Alright? Ataupun untuk transactional leader, apa beza mereka? Transactional leader mereka punya fokus on compliance, while transformational leader adalah commitment. So itu beza dia tuan dan puan. Dan transactional leader mereka ni bersifat short term, dan transformational leader adalah bersifat long term. Right? Dan tuan dan puan, untuk transactional leader mereka ni bagus, dia ada payment, dia maksudnya dia punya rewards adalah duit ataupun promotion. While transformational leader ni mereka lebih mengutamakan fulfillment lah, kepuasan. Dan terakhir sekali tuan-tuan dan puan, transactional leader ni mereka fokus on evaluate. Alright. Dan transformational leader mereka fokus on development. Alright. Dia maksudnya transactional ni dia more on numbers, right? Transformational number juga, tapi kalau ada peningkatan nombor itu pun menjadi satu fulfillment untuk mereka ataupun transformational leader. Dan tuan dan puan, bila kita sebut tentang transactional dan transformational kan, mungkin ada yang tanya, tuan, mana satu yang bagus sebenarnya dua-dua bagus. Dua-dua kena ada. Cuma mana satu yang lebih tinggi? Untuk makluman tuan-tuan dan puan, transactional leader belum tentu adalah seorang transformational leader. Cuma transformational leader insya-Allah adalah transactional leader. Sekali lagi saya ulang tuan-tuan, tuan-tuan. Untuk makluman anda, mungkin ada yang tanya, tuan, mana satu yang bagus? Dua-dua bagus tuan-tuan. Cuma mana satu yang ultimate? Kita sebagai seorang leader kan, Tuan Azinuddin, Tuan Khair, Puan Rosni kita ataupun sesiapalah kan yang sedang mendengar ni kan. So kita nak mana satu kita nak jadi seorang leader mana yang insya-Allah berpengaruh? Leader yang berpengaruh adalah transformational leader. Sebab tuan-tuan, transformational leader adalah
transactional leader insya-Allah, tapi transactional leader belum tentu transformational leader. Allahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Tuan. Dan dah jawab soalan sebelum nak menjawab soalan. Ada soalan yang pada petang ini bersama para pendengar di FB Live Hikmah FM di YouTube Iki Media. Dari Azinuddin bertanya, Tuan, ada masa kita tak nak jadi ketua, tapi dalam tim tu semua orang pilih kita sebagai ketua. Adakah kita sepatutnya ambil tanggungjawab tersebut walaupun kurang yakin dengan diri sendiri, dan bagaimana nak yakinkan diri bila dah jadi ketua tanpa rela? Mohon pencerahan. Okey, Tuan Azizuddin, terima kasih. Satu, sebab Tuan Azizuddin merupakan pendengar setia IKIM, right? Dan yang kedua, Tuan Azizuddin selalu share dan selalu menulislah. Okey, Tuan Azizuddin tanya, kalaulah contoh kita dilantik menjadi ketua, sedangkan kita rasa macam contemplate ataupun macam aku sebenarnya tak nak, ada orang lain lagi lebih layak daripada kita, tapi orang nak juga kita sebagai ketua. So mungkin dia ada dua sebab. Satu, orang nampak potensi kita, dan yang kedua, yang ni saya yakin mungkin itu adalah tarbiyah yang Allah sedang beri untuk kita sebenarnya. Dua ni tarbiyah, tapi saya yakin dan percaya mungkin ada di antara kita yang rasa macam saya tak layak lagi. Tapi percayalah tuan-tuan dan puan, saya selalu quote apa yang Ustaz Amin selalu share. Kadang-kadang kita doa A kita dapat, Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita doa A, Allah bagi B, sebab B itu baik untuk kita. Tapi kadang-kadang kita doa A, Allah bagi C, tapi C itu sebenarnya jalan untuk kita dapat A. So saya percaya mungkin Tuan Azinuddin ataupun rakan-rakan yang mungkin doa A, ya Allah janganlah kau jadikan aku leader, ya Allah, Allah takdirkan untuk kita jadi seorang leader. Percayalah itu adalah the best untuk kita. So pada saya, kepada anda yang selalu dilantik menjadi ketua tanpa rela ni, jadikanlah ianya adalah sebagai satu universiti untuk kita praktikkan ilmu-ilmu kita, dan saya yakin dan percaya itu adalah the best untuk kita. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Rizal. Ada satu soalan lagi di FB Live Hikmah FM dari Muhammad Khair Yusof bertanya tentang ketua yang mengajak ahli-ahli di bawahnya, kalau dia bagus boleh kekalkannya sebagai ketua suatu jawatan. Sebaliknya jika ada tidak bagus, mungkin dipilih orang lain lebih bagus. Jadi adakah sikap ketua ini difikirkan dia sebagai seorang yang baik, bagus dan pengaruh dalam kalangan ahli-ahlinya? Bagaimana Tuan? Okey, Tuan Khairin, ketua yang mengajak ahli-ahli di bawahnya, kalau dia bagus boleh kekalkan. Maksudnya okey, contohnya saya ketua. So saya bagi tahu dengan staf-staf saya, okey, saya ni kalau saya ni okey, kekalkanlah saya. Ataupun kalau saya tak okey, mungkin jemput orang lain ataupun bagi orang lain untuk ambil ketua ni. Kalau Tuan Khair tanya saya soalan ni, ini juga adalah ciri-ciri ketua yang ialah ada certain ketua, tuan dan puan, yang ni tuan dan puan kena dengar pesona di Zahra ni, sebab kita tahu ada jenis-jenis orang yang dia je nak menang, dia je nak mengawal, tapi sebagai seorang ketua kita kena naikkan level of tolerance. Kalau kita boleh kawal orang, kita juga boleh orang kawal kita. So kalau Tuan Khair tanya, pada saya ciri-ciri ketua yang bagus, dia boleh memimpin dan dia juga boleh menjadi orang yang dipimpin, dan sebaik-baik ketua adalah sebaik-baik follower. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan atas pencerahan. Ada satu soalan lagi di FB Live Hikmah FM. Yasir Arfad bertanya, seperti topik pagi tadi, di awal pagi Tuan Rizal ada warna pagi, ada satu topik, dulu anak buahku, kini bosku. Kalaulah kita jadi ketua yang bagi senior-senior kita atau orang-orang yang tua daripada kita, ada tips ke? Okey, terima kasih Tuan Yasir. Saya sangat suka soalan ni. Soalan-soalan yang lain pun sangat bagus, dan saya sangat suka latihan soalan, sebab soalan adalah gerbang ilmu. Dan kalau saya tak tahu soalan ni, saya mungkin boleh tanya guru-guru saya, dan kalau saya tahu, insya-Allah saya akan jawab based on saya punya perspektif. Okey, dulu kita jadi staff, tapi tak lama kita dilantik menjadi ketua, dan staff-staff yang senior jadi kita punya anak buah pula kan. So ada tip tak? Dia ada dua tip. Dua tip. Yang pertama, orang-orang yang dah senior ni, tuan dan puan, first kali mereka sangat suka kita minta kita dinasihatkan. Sekali lagi saya ulang tuan-tuan dan puan. First kali kita sebagai seorang, contoh, saya muda contohnya. Saya umur 40, contoh saya umur mungkin 40 tahun contoh. Tapi saya dilantik menjadi seorang ketua di satu jabatan saya. Di bawah saya ni ada mungkin puluhan orang yang umur dah 50, yang dah nak pencen dan seumpama dengannya. So tips yang pertama adalah
orang-orang yang sudah berusia ataupun yang senior lah, kita panggil sebagai senior, mereka sangat suka kalau kita minta nasihat daripada mereka. Jadi jawapannya adalah first kali minta nasihat. Contoh, Assalamualaikum Tuan Haji, Tuan Haji, saya nak tanya Haji, apa nasihat Tuan Haji dekat saya ni saya ni umur sekian-sekian, ataupun saya ni nak takbir kita punya tim ni, boleh tak Tuan Haji nasihatkan apa yang saya perlu buat? Itu yang pertama. Dan yang kedua, tuan-tuan dan puan, orang-orang yang lebih berusia, tapi tak semualah Datin, kadang-kadang rasa skeptikal dengan orang muda, especially ialah budak-budak muda sekarang, ya ke diorang ni boleh buat ke? So orang-orang yang senior ni, mereka nakkan result. Alright, mereka adalah result oriented. Jadi kalau kita boleh contoh kan, satu cabaran lain Datin, kalau orang-orang yang sudah ataupun masih muda nak tadbir satu organisasi yang di bawahnya ramai orang-orang yang sudah berusia, orang-orang berusia, maksudnya kita kena proof, maksudnya okey, kita buktikan dulu, kita ada result dulu, insya-Allah barulah insya-Allah mudah untuk kita mempengaruhi orang yang berada di bawah kita. Jadi jawapan saya ada dua. First kali minta nasihat daripada orang yang lebih berusia, dan yang kedua, kalau kita nak lakukan sesuatu yang baru, kita bagi satu bukti dulu yang benda tu boleh dibuat, insya-Allah. So itu jawapan saya. Allahu a'lam. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan. Mungkin soalan terakhir pada petang ini dari Ayun Syuhada. Bertanya bagaimana kita sama ada sebagai ibu bapa, pekerja, pemimpin sebagainya dapat menzahirkan kepimpinan mengikut kesesuaian pada masa dan keadaan yang sesuai. Bagaimana Tuan? Okey, Cik Puan Ain kan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, minggu depan sebenarnya ini teaser lah. Macam mana kita sebagai ibu bapa, pekerja, pemimpin dapat menzahirkan kepimpinan mengikut kesesuaian pada masa dan keadaan yang sesuai. Dan tadi kita dah bahas, sebenarnya kita sebagai seorang ketua, tak kisahlah kita sebagai seorang individu, mungkin ada yang kata, Tuan saya ni kerja ni je contohnya, ataupun saya kerja biasa-biasa je, saya bukan ketua. Sebenarnya kita adalah ketua untuk diri kita adalah ketua untuk keluarga kita, ataupun kita adalah ketua untuk kehidupan kita. Dan kita semua sedia maklum, tadi ketua ni ada dua, satu transactional, yang kedua transformational. Dan ultimate dalam seorang leader, sebagai seorang leader adalah transformational leader. Jadi macam mana kita ni sebagai parents, kita sebagai anak, kita juga pemimpin di tempat kita kerja, ataupun kita mungkin seorang staff. Macam mana kita nak menjadi seorang pemimpin yang sesuai dengan keadaan kita? Yang ni saya nak bahas, ada dua teaser lah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, transformational leader ada 4 ciri utama. Tapi petang ni kita nak bahas 2 je, supaya kita boleh bahas lagi 2 minggu depan kan. So yang pertama, Cik Puan Ayan, adalah kita kena walk the talk ataupun menjadi role model. Alright, menjadi role model. Minggu depan insya-Allah kita akan bawakan hadis-hadis daripada bagaimana Nabi SAW sebagai seorang transformational leader, banyak perkara yang Nabi SAW menjadi role model, tuan-tuan dan puan. That is why, pernah tak kita jumpa dengan leader yang bila dia cakap kita rasa segan lah? Sebab apa? Sebab dia memang dah buat. And kadang-kadang kita berhadapan dengan leader, okey, kau kena buat ni, dia pun tak pernah buat, berbanding leader yang dia memang dah pernah buat. Alright. So again, yang pertama adalah kita nak menjadi seorang ketua yang mengikut kesesuaian ataupun insya-Allah dapat mempengaruhi orang, kita kena menjadi role model ataupun walk the talk. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita kena berlaku adil. Adil ni adalah meletakkan sesuatu di tempatnya. Dan kita semua sedia maklum, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita belajar dekat Pesona di Zahra kan, manusia ni dia ada jenis-jenis dia kan. Dia ada MATH kan. Mata, ada orang akal, ada orang telinga, ada orang hati. Jadi tuan-tuan, kalau kita bercakap based on ataupun kita meletakkan sesuatu di tempatnya, insya-Allah orang akan respect kita. Sebab unfair, nak senang faham, saya nak bagi analogi macam ni, tuan-tuan dan puan. Tapi maafkan saya, kita tidak menyamakan manusia ni sebagai binatang. Tak. Ini adalah analogi mudah saja. Dalam satu sungai, dalam satu sungai, ada satu pertandingan. Dan dalam pertandingan ni, ada 4 jenis ataupun ada 4 spesies haiwan. Yang pertama, ikan. Yang kedua, ayam. Yang ketiga adalah kucing. Yang keempat adalah arnab. Soalan saya adalah, mana satu yang paling pantas menyeberang sungai? Soalan saya adalah, mana satu yang paling pantas menyeberang sungai? Apa jawapannya, tuan-tuan yang berada di radio? Of course, ikan kan? Mesti dia paling pantas kan? Dan itulah maksudnya kita unfair untuk kita judge staff kita. Kenapa kau tak boleh buat macam B? Sebab setiap orang dilahirkan berbeza. Dan kalau kita faham staff kita, tim kita ataupun orang di bawah jagaan kita, dan kita berlaku
mengadil ataupun kita meletakkan sesuatu di tempatnya, insya-Allah kita akan menjadi ketua yang akan dapat respect orang, insya-Allah, dan mudah-mudahan kita akan lebih berpengaruh dan mudah-mudahan itu menjadi asbab Allah ridha dekat kita, insya-Allah. Allahu a'lam. InsyaAllah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Ya, ini terima kasih banyak-banyak. Saya kira itu kesimpulan untuk petang ini. Banyak lagi insyaAllah soalan yang kita nak bawa untuk minggu hadapan bersama Tuan Rizal untuk jawabkan. Terima kasih Tuan Rizal. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Euforiah Islami. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Euphoria Islami. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Euphoria Islami. Inspirasi Euphoria Islami. Semuanya di IKIM. Sekarang disampaikan waktu Salawatul Maghrib bagi bandar mana utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriah 23 Oktober 2023. Kota Kinabalu 62 minit malam, tahun 5.56 minit petang, Lahadatu 5.51 minit petang, Kuching 6.28 minit malam, Miri 6.10 minit malam, Kanga 7.3 minit malam, Alustar 7.2 minit malam, Pulau Pinang 7.3 minit malam, Ipoh 7.2 minit malam, Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam 7 malam, Seremban 6.59 minit petang, Bandar Melaka 6.58 minit petang, Johor Bahru 6.53 minit petang, Kuantan 6.55 minit petang, Kuala Terengganu 6.52 minit petang dan Kota Baru 6.56 minit petang. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM,